أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار، ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر، وإنك على كل شيء قدير، فأنت تعلم ونحن لا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال، وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini. Yang saya kasihi lagi saya muliakan Fadilah Yang Tuan Imam Tuan Haji Uthman bin Yahya, seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, sesaudara dan sesaudari, termasuk anak-anak kita yang turut hadir pada malam ini. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan dengan kebaikan dan limpahan rahmat, curahan kasih sayang, pengampunan dosa, keridaan, dan beroleh doa daripada kalangan para malaikatillah insya-Allah dalam majlis kita pada malam ini. Allahumma amin ya karim. Kerana seperti mana yang kita maklumi, majlis ilmu ini seperti mana warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang majlis yang ada padanya itu bacaan Al-Quranil Karim dan juga tadarus. Sama ada tadarus itu dengan membaca Al-Quran, ataupun tadarus dengan makna meneliti dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis yang seumpama ini dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Majlis itu akan dilingkungi, akan dilitupi dan dihadiri oleh sekian ramai daripada para malaikatillah, dan juga akan dilitupi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikurniakan ketenangan dan sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap nama mereka yang berada dalam majlis tersebut disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut nama setiap mereka yang berada dalam majlis tersebut di hadapan para malaikatnya. Allah menzahirkan betapa Allah sayang dan Allah suka kepada hamba-hamba yang berada dalam majlis yang seumpama itu. Jadi mudah-mudahan pada malam ini, walaupun barangkali dalam jangka waktu yang agak ringkas, kurang lebih dalam 20 minit ataupun 30 minit insya-Allah, sehingga jam 9 masuk fardu isyak dan sebagainya, kita akan berhenti insya-Allah. Dalam tempoh yang singkat ini mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itu yang kita harapkan.
Di samping apa yang nak disampaikan, maklumat yang akan disampaikan, yang saya kira apa yang saya nak sampaikan ini bukan benda baru pun. Semua perkara yang telah pun diperingatkan dan disampaikan oleh para tuan-tuan guru, para asatizah dan para masyayikh kita. Tidak lebih daripada mengulang kembali untuk kita ingatkan bersama beberapa perkara penting dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah seperti yang dimaklumkan tadi, tajuk pada malam ini walaupun tidak ada tajuk yang khusus sebenarnya tadi, cuma ditanyakan nak bercakap tentang apa, oleh kerana kita esoknya jatuh pada 9 Zulhijjah, dan pada hari ini para jemaah haji saudara-saudara kita sedunia telah pun berwukuf atau di Arafah pada hari ini. Tetapi kita di sini masih lagi seperti mana, oleh kerana berbedanya tempat, maka kita masih lagi 8 Zulhijjah. Mereka di sana sudah masuk 9 Zulhijjah, kerana hari wukuf itu adalah hari 9 Zulhijjah, hari 9 Zulhijjah, dan wukuf itu hanya di Arafah, tidak ada di tempat yang lainnya. Dan berwukuf di Arafah itu adalah satu rukun yang penting, sehingga dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, fima ma'na al-hajju arafata, al-hajju arafata, bermula haji itu adalah berwukuf di Arafah. Jadi yang membedakan di antara haji dan umrah, antara yang paling jelas adalah wukuf. Dalam umrah tidak ada wukuf, hanya sekadar kita berniat ihram, kemudian kita tawaf, sa'i, kemudian kita bertahallul. Tetapi haji ini banyak lagi kerja-kerja dan perkara lain, termasuk yang paling utamanya adalah berwukuf, salah satu daripada rukun haji. Jadi oleh kerana wukuf itu hanya ada di Arafah, kita mengambil sempena saja hari wukuf di Arafah. Tetapi kalau ditanyakan kepada kita, kalaulah disunatkan berpuasa pada hari wukuf ataupun pada hari 9 Zulhijjah, adakah kita nak berpuasa hari ini kira 9 Zulhijjah ataupun besok? Maka jawapannya, oleh kerana berbeza tempat, maka berbedalah waktunya. Maka kita masuk 9 Zulhijjah pada esok hari. Hari ini masih lagi 8 Zulhijjah, termasuk daripada hari Tarwiyah. Habis itu kita nak doa waktu mana Ustaz? Doalah sepanjang hari. Sepanjang hari bermula daripada hari itu 9 hari atau 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini, termasuk daripada hari yang sangat besar kelebihannya. Saya kira kebanyakan, bahkan kesemua, majoriti daripada khutbah Jumaat pada hari ini membicarakan tentang sama ada Idul Adha, ibadah korban, dan termasuk juga hari-hari besar, iaitu antara hari yang penuh dengan kemuliaan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, yang kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan Allah bersumpah juga dengan layalin 'ashr, iaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Warid dalam hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, barangkali nama yang biasa kita dengar atau biasa disebut dengan Ibnu Umar. Dalam periwayatan hadis, kalau disebut Ibnu Umar, itu ialah Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, iaitu anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar termasuk daripada fuqaha ataupun daripada ulama daripada kalangan para sahabat yang terkenal. Kalau biasa dengar, kalau disebutkan al-abadilah al-arba', 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, itu termasuk daripada fuqaha us-sahabah wa ulama'uhum, iaitu ulama daripada kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut 4 orang Abdullah, salah seorangnya adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Umar, termasuk juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk juga Sayyidina Abdullah ibnu Zubair, dan juga Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini antara ulama daripada kalangan para sahabat. Maka hadis yang saya nak baca pada awal muqaddimah pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kita sebut radhiyallahu anhuma kerana beliau adalah sahabat Nabi, dan ayahanda beliau juga adalah sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah sahabi, sahabat Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab termasuk sahabat Nabi yang semua kita kenal. Cukup koman lah kalau tak kenal Sayyidina Umar. Setidak-tidaknya kalau tak kenal sahabat yang lain pun, 4 orang sahabat yang utama ni, Al-Khulafaur Rashidin, mesti melekat, kemas dan terpahat dalam hati dan ingatan kita. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq, Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab, Sayyiduna Uthman Ibn Affan, Sayyiduna Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mesti kena ingat, walaupun tak masuk dalam rukun iman,
tetapi itu kecintaan, rukun kecintaan dan kesetiaan kita dengan para sahabat baginda Rasulullah SAW, generasi yang Nabi sangat sayang. Bahkan Allah juga sayang kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi oleh kerana beliau sahabat, ayahanda beliau pun sahabat Sayyidina Umar Khattab, maka disebut radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min ayamin," tidak ada suatu hari, a'zamu, a'zamu terjemah mudahnya lebih besar ataupun lebih hebat ataupun lebih agung, kerana perkataan azim ataupun azuma dalam bahasa Arab dengan makna apa? Dengan makna besar, agung, sesuatu yang hebat. Perkataan azim boleh diertikan dengan hebat, boleh diertikan dengan besar, boleh diertikan dengan agung. Sebab itu kita istilah salah satu daripada apa? Salah satu daripada sifat ataupun kita kata keagungan Allah itu disebutkan Allahul Azim. Allahu Al-Azim, iaitu Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Maka Nabi menyatakan alaihi salatu wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu," tidak ada satu hari yang lebih agung, yang lebih hebat di sisi Allah, wala ahabbu ilaih, atau yang lebih dicintai, disukai di sisi Allah, al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr, yang Allah suka dilakukan amal kebaikan, amal kebajikan pada hari 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Bukanlah makna 10 hari ini kita buat baik, lepas pada tu kita lepas daripada pantang, kita boleh buat kejahatan. Bukan itu maksudnya. Pengkhususan di sini adalah khusus berkenaan dengan fadilat, bukan mengkhususkan beramal hanya pada 10 hari ini, waktu lain kita derhaka. Bukan itu maksudnya. Maksud hari 10 hari ini hari yang besar dan agung di sisi Allah, iaitu keterangan berkenaan dengan kedudukan betapa amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, daripada awal harinya sampai kepada 9 dan 10 Zulhijjah hari raya, dan 9 Zulhijjah iaitu hari wukuf di Arafah. Ini termasuk daripada hari-hari yang besar, yang amal kebajikan yang kita lakukan pada waktu-waktu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berikan saranan, Nabi menyatakan, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyakkanlah pada hari-hari tersebut itu dengan kamu bertahlil. Bertahlil dengan makna mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan antara afdalu zikr, di antara zikir yang afdal adalah zikir la ilaha illallah, dan juga zikir-zikir yang lain. Tetapi antara yang afdalnya adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi menyatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, seafdal apa yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum daripada aku, iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang warid dalam hadis. Dan kita baca, kalau kita tambah yuhyi wa yumit, itu tidak apa-apa, tidak menjadi satu kesalahan. Kita baca lepas salat tadi pun kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adakah salah tambahin? Tak salah. Adakah jadi bid'ah yang apa? Yang mungkarah? Tidak. Penambahan itu tidak membawa kecacatan pada makna. Bahkan dalam sebahagian riwayat yang lain ataupun nas yang lain, bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah menyifatkan akan dirinya itu yuhyi wa yumit, iaitu Allah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Jadi tak menjadi satu kesilapan. Jangan gusar dan dengan ragu-ragu. Bahkan jangan rasa apa? Jangan rasa pelik. Bacalah. Kita baca hak kita duk baca selalu tu. Mudah-mudahan tak lupa. Kebanyakan kita ni kalau nak suruh tukar bacaan sikit, walaupun dengan satu perkataan, jadi celaru kalau tak kena gaya. Baca. Macam hak kita duk baca selalu lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, sama ada tughih wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu antara zikir yang afdal. Maka Nabi kata fa'akthiru fihinna, yani fi hadhihi al-ayyam al-'ashr atau fi hadhihi al-layali al-'ashr.
hendaklah engkau perbanyakkan pada 10 malam atau 10 hari, yang 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini termasuklah hari Arafah itu, dengan nama at-tahlil, dengan bertahlil la ilaha illallah, dan juga takbir iaitu Allahu Akbar, dan juga tahmid iaitu alhamdulillah, di samping zikir-zikir yang lain. Ini satu riwayat. Para ulama menghimpunkan amalan-amalan itu berdasarkan beberapa riwayat. Cuma kita baca satu saja. Riwayat ni cerita tentang antara yang disarankan oleh Nabi adalah membanyakkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahu akbar walillahil hamd la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd la ilaha illallah wallahu akbar walillahil, baca, ulang baca jadi zikir dan jadi ucapan. Bahkan termasuk daripada apa? Dalam zikir itu adanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari ini termasuk daripada hari-hari yang afdal. Maka termasuklah salah satunya adalah hari wukuf di Arafah. Kita di Malaysia tidak ada wukuf, kerana wukuf itu seperti mana yang kita katakan tadi, itu dikhususkan di satu tempat, iaitu Arafah. Bagi kita yang biasa menunaikan haji ataupun barangkali yang biasa menunaikan umrah, akan dibawalah untuk kita menziarahi masyairil haram. Ini tempat-tempat masyar ini, tempat-tempat syiar ini termasuklah di Arafah. Di Arafah, maka wukuf di Arafah itu adalah waktu yang sangat berkat, dimustajabkan doa, tempat yang berberkat. Jadi keberkatan dalam Islam ini, apa makna berkat? Berkat ni makna ziyadatul khair, mudahnya. Ada beberapa ta'rifan diberikan oleh para ulama, tapi yang mudahnya kita nak faham, yang dikatakan al-barakah, al-barakatu itu iaitulah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dan kebajikan. Bila kebaikan itu bertambah, sama ada pada apa? Pada nilai, pada diri benda itu, ataupun pada manfaatnya. Kadang-kadang contohnya kita kerja kita diberkati oleh Allah. Allah datangkan rezeki itu kadang-kadang tak tahu mai ke mana. Daripada RM10 contohnya, kadang-kadang kita, ataupun daripada modal kita berniaga, Allah Subhanahu wa taala berikan keuntungan dengan rezeki Allah kurniakan jadi banyak, itu juga barakah. Tapi kadang-kadang rupa sikit tapi manfaatnya banyak. Kita dapat sikit tapi cukup minta di keluarga, dapat sikit tapi kita tak kali Jumaat boleh sedekah, boleh bulan tabung masjid walaupun RM10. Gaji kita bukan 30,000, gaji kita bukan 3,000 pun, kadang-kadang gaji kita barangkali 1,000 lebih sikit ataupun kurang daripada 1,000. Tapi tiap-tiap kali Jumaat kita tak tahu, mesti ada dalam poket kita kok mana kita belanja, ada duit untuk kita sedekah dan kita infak fi sabilillah. Fa hadza yadullu 'ala al-barakah. Itu menunjukkan keberkatan. Benda yang sikit tapi banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Jadi yang dikatakan al-barakah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Al-barakah. Dan barakat ini ada al-barakah allati tata'allaqu bi az-zaman. Ada keberkatan yang berkait dengan waktu. Ada al-barakah, dia panggil al-barakah al-makaniyah atau tata'allaq bi al-makan, keberkatan yang berkait dengan tempat. Ada al-barakah allati tata'allaqu biz-zaman, ada keberkatan yang berkait dengan masa dan waktu. Ada keberkatan yang disebut al-barakatul lati tata'allaqu bil amal, ya, keberkatan yang berkait dengan amalan. Jadi mereka yang berada di Arafah itu habuan dan kebaikan yang Allah kurniakan kepada mereka. Terhimpun padanya apa? Barakatul amal, kerana mereka sedang menunaikan salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu, iaitu haji. Mereka sedang berwukuf di Arafah, ada padanya keberkatan daripada amalan. Mereka duduk pada hari Arafah, waktu itu waktu yang mustajab doa, waktu limpahan rahmat daripada Allah, waktu yang warid dalam hadis yang sahih, Allah membebaskan sekian ramai daripada hamba-hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang dengan pandangan rahmat doa yang dipohon oleh mereka yang berwukuf di Arafah, disambut amin oleh para malaikatillah. Jadi barakatuz zaman, kerana waktu itu waktu yang barakah. Kemudian mereka juga apa? Mereka juga ada keberkatan yang nama kata barakatul lati tata'allaqu bil makan, kerana mereka berada di tempat yang namanya Arafah. Habis itu kita tak buat haji, kita tak berkesempatan tahun ni untuk menunaikan fardu haji ataupun menunaikan ibadah haji, dan kita tidak berada di bumi Arafah. Adakah maknanya luput keberkatan dan kita tak ada habuan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah taala itu meliputi segala sesuatu. Wasi'at rahmati kulla syai'in. Allah sebut dalam hadis kursi, rahmatku itu meliputi segala sesuatu.
Maka walaupun kita tak berada di bumi Arafah, kita tidak menunaikan fardu haji, dan kita tidak berwukuf di Arafah, kita tidak bermalam di Muzdalifah, kita tidak berada di Mina, kita tidak ada melontar jamarat dan sebagainya, tidak bertawaf, tetapi kita berada di sini pada keberkatan waktu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, dan juga keberkatan amalan melalui amalan taat yang kita lakukan, sama ada membaca Al-Quran, bersedekah, buat kunuri, apa lagi, menghubungkan silaturahim, menjernihkan hubungan antara dua yang berseteru, mengelokkan pandangan kita pada saudara kita, husnuzan kita pada saudara kita dan sebagainya, dan menjernihkan hubungan, menghubungkan silaturahim. Kemudian apa? Kita buat jamu makan kunuri dan sebagainya, berpuasa dan sebagainya. Itu semua termasuk daripada amal taat dan juga al-qurbat, amal-amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berdoa. Jadi jangan rasa kecil hati ataupun jangan rasa seakan-akan kita tersisih daripada rahmat Allah. Tidak. Mereka yang berada di wukuf di Arafah, itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka. Nak faham macam mana? Itu habuan Allah bagilah. Tetapi kita berkesempatan walaupun tak berwukuf, tetapi masih ada, kita berada dalam bulan apa ni? Dalam bulan yang disebutkan bulan haji ini, iaitu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Masih termasuk dalam waktu-waktu yang kita baca hadis tadi, waktu yang sangat Allah suka hamba-hambanya melakukan amal taat dan melakukan amal saleh. Maka esok hari, termasuk daripada apa? Hari 9 Zulhijjah disunatkan kita berpuasa. Bahkan fadilat puasa pada hari Arafah itu seperti mana warid yang kita dengarlah berkali-kali, iaitu tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, iaitu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Apa makna dosa? Adakah dosa besar dan dosa kecil? Itu dibahaskan oleh para ulama. Tapi memadai kita, tak kiralah dosa besar ke dosa kecil ke, minta ampun banyak-banyak pada Allah berpuasa. Bila kita puasa, doa orang yang berpuasa ini akan dimakbulkan oleh Allah. Tadi petang ketika mana mereka berwukuf berdoa di Arafah, kita juga di sini juga berdoa walaupun kita tak sampai lagi 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita tumpang keberkatan doa saudara kita yang berada di Arafah. Esok hari 9 Zulhijjah ataupun hari wukuf lah pada istilahnya. Cuma kita tak berwukuf, kita disunatkan berpuasa. Jemaah haji tidak disunatkan berpuasa pada hari wukuf kerana mereka sibuk dalam amalan haji. Tapi kita yang tak tunai haji, kita sunat berpuasa pada hari wukuf ataupun hari 9 Zulhijjah. Maka jangan lupa, kalau tidak ada perkara-perkara yang menghalang kita, tak ada sakit yang memudaratkan, tak ada perkara-perkara yang menghalang kita daripada berpuasa, tanam keazaman siap-siap malam ni dan berniat untuk kita berpuasa pada esok harinya. Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma adin an yaumi arafata lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Kalau tak arti sebut pun tak apalah. Niat dalam hati sahaja aku puasa esok hari, puasa hari Arafah, itu hari 9 Zulhijjah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan kepada kita untuk kita berpuasa pada esok harinya. Kemudian apa yang kita nak buat pada esok hari ataupun mula pada malam ni? Antara amalan yang mudah-mudah lah. Kita tak mau sebut amalan yang payah nak buat. Kita sebut mudah saja. Amalan yang tidak memerlukan kepada modal yang besar. Tak ada duit dalam poket yang perlu kita keluarkan. Ada amalan yang macam sedekah, kenalah kan. Tapi yang saya nak sebut ni amalan-amalan yang kita boleh buat, semua orang boleh buat. Antaranya dengan memperbanyakkan istighfar kita pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana dosa yang pernah kita lakukan, banyak mana dosa yang kita pernah buat, maka mengadulah pada Allah. Saksikan diri kita di hadapan Allah dengan pengakuan kata kita mengaku kita buat salah, dengan kita melafazkan astaghfirullahal azim. Istighfar itu merupakan pengakuan kita, mengaku kita berdosa di hadapan Allah dan kita minta ampun pada Allah. Tinggalkan maksiat, berazam untuk tidak kembali melakukannya. Masa istighfar kena tanam keazaman. Masalah ke depan kalau berlaku balik atau kita terbuat pula dosa itu masalah lain. Tetapi ketika mana kita beristighfar, bermohon ampun pada Allah, mesti hadirkan keazaman yang benar dalam hati, yang kita sungguh benci dosa dan kita minta tolong Allah hindarkan kita daripada dosa. Itu antara syarat taubat yang saya rasa semua yang ada dalam ni, yang rajin hadir ke majlis ilmu, sudah pun berkali-kali diberikan panduan di antara syarat ataupun rukun kita bertaubat itu. Syarat taubat itu yang pertama mesti al-iqtila'. Al-iqtila'u dengan makna tarkul ma'siyah. Kita mesti keluarkan diri kita, keluar diri kita daripada maksiat, yakni tinggalkan dosa. Yang kedua, al-istighfar.
minta ampun pada Allah sebagai apa? Sebagai tanda kita mengakui kesilapan dan mengaku silap di hadapan Allah. Kena mengaku, jangan sombong dengan Allah, jangan jadi macam iblis. Dia salah pun dia tetap mengatakan dia benar. Dia salah pun dia tetap mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa diperintahkan aku untuk sujud hormat pada Adam, sedangkan aku diciptakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam itu daripada tanah. Dalam derhaka pada Allah lagi pun menyombong. Ini sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan seseorang itu terdedah kepada kemurkaan Allah. Kalau silap minta ampun. Sayyidina Adam alaihissalam ketika mana melakukan kesilapan makan buah daripada pohon yang ditegah dalam syurga, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam? Walaupun Allah perintahkan untuk turun ke bumi, dikeluarkan daripada syurga, tetapi Nabi Adam tidak sombong dengan kesilapan Nabi Adam. Kesilapan Nabi Adam berdoa, dan doa Nabi Adam itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, termasuk doa yang kita baca dalam salat. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Zalamna anfusana, dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak ampunkan kami, ya Allah, engkau tidak kurniakan rahmat kepada kami, ya Allah, sesungguhnya kami termasuk daripada kalangan hamba-hambamu yang rugi, ya Allah. Nabi Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kurniakan keampunan kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Maka kita kalau salah, besar mana pun dosa yang kita buat, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ada dosa yang kadang-kadang tak tergambar. Kita bacakan dalam hadis yang sahih bagaimana seorang laki-laki yang dibunuh 99 orang, kemudian terdetik hati rasa nak bertaubat, pergi jumpa dengan seorang ahli ibadah, mengadu macam mana saya nak buat ni, saya dah bunuh 99 orang. Ahli ibadah tu kata, macam mana Allah nak ampun dosa kamu, bunuh seorang pun besar dosa, tambah hang bunuh 99 orang. Lalu dia pun sakit hati, dia bunuh lagi seorang lagi, bagi cukup satu. Tapi hati itu tak selesa. Ini tanda orang yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, hatinya keluh kesah dengan perbuatan dosa, dia nak bertaubat. Akhirnya berjumpa dengan seorang tuan guru, seorang alim, maka dia pun mengadu cerita tentang masalah dia. Lalu kata alim tersebut, wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa kalau tidak Allah? Apa yang menghalang kamu daripada minta ampun pada Allah? Allah terima dosa, pengampunan yang kita minta. Cuma syaratnya kamu kena tinggalkan tempat tinggal kamu, kerana di sini ramai orang yang tak elok, yang kalau kamu duduk kamu akan terikut-ikut dengan mereka. Tinggalkan bumi kamu, pindah ke tempat berimpun ataupun bercampur dengan orang saleh. Tengah dalam perjalanan sampai ajal mati, maka warid berebut antara malaikat yang nak ambil dia sebagai ahli yang akan diazab, ada malaikat yang nak ambil dia sebagai hamba yang diberikan rahmat. Lalu Allah hantar satu malaikat yang lain supaya apa? Supaya jadi al-hakam, hakim. Begini, nak selesai masalah begini. Sekarang ni kita hukum, kalau jenazah kawan kita ni dekat dengan tempat lama dia, ambil untuk kamu malaikat azab. Tapi kalau dekat dengan tempat yang dia nak pergi untuk dia ubah diri dia tu, ambil untuk kamu malaikat rahmat. Pada ketika itulah Allah perintahkan apa? Allah perintahkan kampung lama dia tu, ani bi'idi, jauhkan diri kamu daripada laki-laki ni. Dan juga Allah perintahkan tempat yang dia nak pergi itu supaya dekatkan diri kepada laki-laki tersebut. Akhirnya diampunkan dan diambil oleh malaikat rahmat. Ada dalam masjid ni orang yang biasa bunuh 99 orang ada. Nyamuk tak masuklah. Orang ada? Tak ada. Jadi kalau 99 orang pun jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Dosa yang kita buat jangan cerita pada orang. Ambil keberkatan pada hari Arafah ini untuk kita sungguh-sungguh minta ampun pada Allah. Ingat balik dosa yang kita buat dan rasa bersalah di hadapan Allah. Tinggalkan maksiat, al-iqtila'. Kemudian minta ampun dan mengaku silap, al-istighfar. Kemudian al-azmu ala adamil audati ilaiha, berazam untuk tidak kembali kepada dosa, ma'a sidqin nadam, dengan sungguh-sungguh menyesal. Yang keempat, kalau ada kesalahan kita terkait dengan orang lain, maka minta maaf dan selesaikan. Kalau ada apa yang terambil, pulangkan. Kalau kita dah guna tak boleh nak pulangkan, maka cerita elok pada dia, minta halal dan minta maaf. Selesaikan urusan kita dengan manusia. Ini katanya para ulama antara 4 syarat taubat. Pertama, tinggalkan maksiat.
Yang kedua, beristighfar, mengaku salah dan minta ampun pada Allah. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukannya dengan sebenar-benar penyesalan. Yang keempat, selesaikan urusan kita yang berkait dengan anak Adam atau berkait dengan manusia. Minta ampun pada Allah, ini waktu yang paling baik. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala terima kita pada hari Arafah ini, pada hari 9 Zulhijjah, dan juga pada hari-hari besar ini, berkat daripada Allah Ta'ala terima taubat, hidup kita akan sentiasa terarah pada kebaikan. Akan adanya kekuatan taufik untuk kita melakukan amal ketaatan nantinya dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, kerana yang sebenar mengampunkan dosa ialah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iaitulah mereka yang bila buat dosa, bila buat perkara-perkara yang tak elok, menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa, lalu mereka minta ampun pada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berkekalan buat dosa sedang mereka mengetahui dosa itu adalah perkara tercela, dan mereka juga tahu Allah Taala itu Maha penerima taubat dan Maha pemberi ampun kepada hamba-hambanya. Jangan pernah berputus asa daripada dosa. Yang lepas-lepas lah, nak buat lagu mana tak boleh patah balik dah. Maka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan termakan dengan waswas syaitan yang tiup dalam telinga kita, dalam hati kita duk bisik, hang ni kalau minta ampun Allah Taala tak terima. Hang tak ingat hang buat apa dulu, begini. Akhirnya seseorang itu dia putus asa daripada rahmat. Jangan putus asa. Sayyidina Imam Syafi'i, yang saya kira dalam banyak siri-siri kuliah saya ulang rangkap sebutan yang sama di antara ungkapan syair ataupun ungkapan beberapa bait abiyat syair yang diucapkan oleh Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu ar-raja minni ilayka sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afuka 'azama. Diriwayatkan ketika mana Sayyidina Imam Syafi'i sedang sakit, duduk bermuhasabah diri, lalu katanya Sayyidina Imam radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi, ketika mana aku merasa sangat takut ataupun merasa keras hatiku ini, berasa gerun dan takut mengenangkan adakah apa yang aku lakukan selama ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi, ketika mana aku merasa keluh kesah dan seakan-akan jalanku sempit, mengenangkan apakah apa yang amalan aku yang aku buat selama diterima ataupun tidak. Itu Imam Syafi'i yang kita tahu sehingga hari ini bila disebut nama Sayyidina Imam Syafi'i, semua kita mengucapkan radhiyallahu anhu ataupun rahimahullah. Sehingga hari ini ilmu yang disebarkan oleh Sayyidina Imam Syafi'i itu penuh di antara timur dan barat muka dunia ini, pengikutnya ramai. Kitab-kitab beliau dibacakan. Fiqh mazhab beliau itu salah satu daripada fiqh yang muktabar, salah satu daripada mazahib al-arba' yang mu'tabar, yang ada pengikut yang ramai, ada para ulama, ada tunjang-tunjang ahli ilmu yang memperkasakan atau memperkasakan mengukuhkan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sebegitu besar dasarnya itu pun merasa merasa takut bimbang, ilmu yang aku sebar ni Allah Ta'ala tak terima, takut aku ni tak ikhlas dan sebagainya. Ini orang yang mutawadhi', orang yang sentiasa tawaduk dengan Allah. Maka kata Sayyidina Imam Syafi'i, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi, ketika mana aku merasa keluh jiwaku dan merasa sempit jalanku mengenangkan adakah amalanku diterima ataupun tidak, ja'altu ar-raja minni ilaika sullama, maka aku menjadikan pengharapanku padamu ya Allah. Engkau Tuhan yang maha pengampun, Engkau Tuhan yang maha luas rahmatnya. Aku jadikan harapanku itu sebagai anak tangga untuk aku menggapai rahmatmu ya Allah. Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu, ketika mana aku mengenangkan bimbang takut dosa yang banyak itu menyebabkan aku nanti akan ditimpa dengan kecelakaan. Tetapi apabila aku bandingkan dengan dosa-dosa yang aku lakukan, yang pernah aku buat, kalau dibandingkan dengan luasnya rahmatmu ya Allah, maka aku mendapati lebih luas rahmatmu daripada kesilapan dan dosa yang pernah aku lakukan.
Ini orang yang apa? Orang yang sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu ar-raja minni ilayka sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afuka a'zama. Afwika dengan makna apa? Dengan makna rahmat, pengampunan, keampunan. Al-afu dengan makna keampunan daripada Allah, kemaafan daripada Allah. Apa beza maaf dan ampun? Ampun makna Allah hapuskan dosa, Allah padam dosa. Itu dia panggil maghfirah, Allah padam dosa. Adapun al-afu, kemaafan, iaitu Allah bebaskan kita daripada siksaan. Jadi al-maghfirah min Allah, wal afu min Allah, pengampunan pun daripada Allah, Allah padam dosa kita. Dan juga al-afu, kemaafan daripada Allah pun daripada Allah juga, iaitu Allah selamatkan kita daripada azab siksa. Jadi antara amalan yang jangan tinggal kita pakai buat, perbanyakkan istighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Itu bukan hanya pada hari Arafah. Tiap-tiap hari warid dalam hadis Nabi beristighfar tidak kurang daripada 70 kali. Sebagai riwayat kata 100 kali. Siapa dia? Rasulullah ma'sum, maghfur lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang Allah pelihara daripada dosa dulu dan kemudian. Ma'sum, terhindar daripada dosa. Tu pun Nabi ajak kepada kita 70, 100. Nabi sendiri pun buat 70 hingga 100 kali. Lalu kita yang bertapuk-tapuk dengan dosa, ada dosa kering, ada dosa basah, ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa kecil, ada dosa besar, tidakkah terusik hati kita untuk kita minta ampun pada Allah? Tak rasa bersalahkah kita di hadapan Allah? Maka ambil peluang pada waktu-waktu yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita minta ampun pada Allah. Perbanyakkan istighfar kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikit lagi, iaitu jangan lupa juga esok hari 9 Zulhijjah untuk kita perbanyakkan doa. Kalau mereka yang berwukuf di Arafah, itu waktu petang sehingga waktu maghrib, itu selepas daripada gelincir matahari zuhur, selepas daripada asar sampai maghrib, itu termasuk daripada waktu yang sangat mustajab doa, waktu yang sangat eksklusif untuk berdoa. Tapi kita oleh kerana kita tak ada di sana, esok sepanjang-panjang hari sepanjang-panjang hari dalam hari Arafah, hari 9 Zulhijjah esoknya, di samping kita berpuasa, perbanyakkan mohon doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta Allah, nak minta apa pun. Yang sakit minta Allah masfini, Allah sembuhkanlah ya aku Allah, innaka anta syafi, sesungguhnya engkau Tuhan yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman illa shifaa atau illa syafah. Minta Allah Ta'ala sembuhkan kita dari penyakit. Yang susah hati, minta Allah Subhanahu wa ta'ala tenangkan hati kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta daripada ham, keluh kesah, semak perut tu, minta Allah Ta'ala bersihkan diri kita, jiwa kita daripada semak perut. Minta suci, minta Allah Ta'ala hindarkan daripada kesedihan, minta hindarkan daripada kemalasan, daripada penakut, pengecut dan sebagainya. Minta pada Allah, minta Allah Ta'ala tunaikan ataupun mudahkan urusan kita untuk membayar hutang dan sebagainya. Minta. Yang ada anak-anak yang ada masalah, minta pada Allah. Tak boleh doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu, mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedari malam ni, malam ni bangkit, balik bangkit, minta doa pada Allah. Kalau kita ada masalah, minta, panggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya man la yakhfa alaihi syai'. Wahai Tuhan yang satu pun tak tersembunyi di sisi Allah. Allah tahu walaupun kita tak habaq. Tapi adat kita ini, adab kita bermohon kepada Allah, minta. Kalau tak minta pun Allah Ta'ala tahu. Ada banyak benda yang kita tak minta pun Allah bagi. Kita makin hari-hari, pernah kita minta satu-satu, ya Allah kekalkan nikmat mata, ya Allah kekalkan telinga, nikmat dengar, ya Allah kekalkan nikmat melihat, kekalkan jantung berdegup. Kita minta, tak minta pun. Tak minta pun. Bahkan kadang-kadang huruf waktu subuh kadang-kadang ada yang sangkut, na'udzubillah, Allahumma sallim sallim. Tak minta tapi Allah tetap bagi. Pasal apa Allah suruh kita minta ni? Kerana adab kita dengan Allah bermohon. Lagi banyak kita mengadu, kita minta pada Allah, lagi Allah suka. Lagi Allah suka. Pasal apa? Pasal Allah suruh kita minta. Sampai Allah ijtihad dalam Al-Quran, turunnya ayat bagi tahu kepada Nabi SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau manusia tanya kepada kamu, kalau orang tanya pada kamu, aku ni dekat ke jauh, bagi tahu kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Dekat bukan makna Allah duduk menyandang sebelah kita, bukan.
Bukan dekat dengan apa? Dengan zat itu. Kerana Allah tidak bertempat. Dekat dengan makna rahmat Allah, dekat dengan makna ta'alluq ilmu Allah Ta'ala, qudrah Allah, iradah Allah, dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang berdoa itu. Falyu'minu bi. Tetapi hendaklah mereka apa? Mereka beriman dengan aku, beriman dengan Allah dan ikut titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sambut titah perintah Allah, lakukan ketaatan, beriman kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka akan apa? Supaya mereka menjadi hamba Allah yang mendapat petunjuk. Doa banyak-banyak pada Allah. Minta yang sangkut dengan hutang yang banyak, minta doa banyak. Banyak doa yang warid dalam hadis Nabi. Tapi kalau tak ingat ataupun tak boleh baca, minta misalnya, ya Allah, aku ni terikat dengan hutang yang banyak keliling pinggang, ya Allah, maka sempena dengan hari yang penuh keberkatan ni dan luasnya rahmat-Mu, ya Allah, tolonglah aku untuk langsaikan hutang, ya Allah. Minta sungguh-sungguh pada Allah, munajat, minta dengan suara yang sederhana, munkhafid, suara merayu merintih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sebanyak manapun, Allah tak pernah jemu untuk apa? Untuk mendengar pengaduan hambanya. Berbeza dengan manusia. Manusia ni kalau kita minta kerap-kerap ke dia, pertama dia senyum lah, salam pun dia jawab. Tapi kalau hari-hari main minta, salam tak jawab, bukan takat salam tak jawab, pintu pun dia tak buka. Ini manusia. Maka sebab itu nak minta hajat, minta pada Allah. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdibu. Disebutkan dalam syair mengatakan apa? Katanya para ulama, jangan kamu minta hajat kamu kepada anak Adam, yakni kepada manusia. Hakikat permintaan itu. Tapi minta tolong itu biasalah. Minta tolong itu dia panggil apa? Itu jalan sebab musabab saja. Tapi hakikat permintaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hak tolong kita pun dengan sebab Allah berikan keupayaan pada dia, tu dia boleh tolong. Bukan hakikat sebenar daripada dia. Maka jangan minta hajat kamu kepada anak Adam. Sebaliknya mintalah kepada Allah yang pintu kurnianya tak pernah pun tertutup. Allah murka bila kamu tidak bermohon dan minta kepadanya. Sedangkan manusia, kalau banyak kamu minta kepadanya, dia akan marah dan benci kepada kamu. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdibu. Jadi perbanyakkan doa pada esok harinya, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat dan salam, dan melakukan amal ibadah yang lain. Hubungkan silaturahim. Kalau ada daripada kalangan kita yang kadang-kadang tak selesai lagi, ada seteru, ada yang tak bercakap dengan kawan banyak tahun dah, ada yang mengkeli dengan abang tak bercakap dah bertahun dah, ada yang kadang-kadang tak bercakap dengan saudara mara, maka hari esok jernih-jernihkanlah hubungan itu. Biar kawan kata kat kita, hang lekeh, patut hang bukan dia mai kat hang, bukan dia pi kat hang, dia orang tu mai kat hang, bukan hang pi kat dia. Biar manusia ajak macam tu, jangan abaikan ucapan macam tu, kerana kita nak sambut ucapan yang Nabi ajak kita. Nabi beritahu orang ketika mana berlaku perselisihan antara dua orang, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Apa alasan sekalipun saya tak boleh pergi Ustaz, saya dia ni macam-macam, apa alasan pun yang ada dalam perut kita, ambil lempak keluar buang kerana Allah dan Rasul, insya-Allah kita akan tengok keberkatan dan kurniaan limpahan pemberian Allah Ta'ala itu sangat menakjubkan. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Dua orang yang bertelagah ini, terbaik antara duanya adalah orang yang pertama menegur dengan memberi salam. Jernihkan hubungan kita, perbanyakkan amal taat, perbanyakkan istighfar dan bermohon ampun kepada Allah, dan mohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan walaupun pada tahun ini kita tak sempat ataupun tak berkesempatan untuk ke sana, dan minta juga dalam doa kita supaya Allah jadikan kita, senaraikan kita daripada tetamu-tetamu Allah yang pada tahun depan insya-Allah berkesempatan untuk kenal suci, sama ada menunaikan haji ataupun paling tidak menunaikan umrah. Allah sampaikan kita, Allahumma ballighna ya Rabbana ila haramik, sampaikan kami ke tanah haram-Mu di Makkah Al-Mukarramah ya Allah, linatufa haula baitikal muharram, supaya kami dapat untuk bertawaf di keliling. Rindu kita melihat dalam TV, tuan-tuan tak tengok tak? Ketika mana lihat ramai manusia bertawaf, ketika mana mendengar laungan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, jutaan manusia berkumutih tengok berimpun di Arafah, tidakkah hati kita tersentuh dan rasa nak menitik air mata? Kita sepatutnya ada rasa rindu.
orang yang betul-betul rindu untuk sampai ke sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia ke sana. Jadi dalam doa kita minta supaya Allah sampaikan kita ila haramik wa harami habibik, juga sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk kita menziarahi Rasulullah. Bukan ziarah kubur Nabi, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang ziarah Nabi lepas daripada wafat Nabi sama macam ziarah Nabi ketika mana Nabi masih hidup. Kita berhadap-hadapan dengan Nabi, kita bagi salam, Nabi jawab salam kita walaupun kita tak dengar. Minta supaya Allah sampaikan kita ke sana insya-Allah, dan Allah ampunkan dosa kita, dan Allah himpunkan kita semuanya dalam rahmat Allah. Kita minta seperti mana pada malam ini ataupun pada waktu-waktu yang lain, Allah himpunkan kita dengan keluarga, Allah himpunkan kita dengan sahabat kita, Allah himpunkan kita dengan guru-guru kita dalam majlis yang baik seperti mana Allah himpunkan kita di dunia ini. Kita minta Allah himpunkan kita bersama nantinya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berada di belakang ataupun dipandu oleh panji-panji kepujian yang akan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Rasanya cukup sekadar itu insya-Allah. Tazkirah ringkas, ada kesempatan pada waktu lain kita berjumpa pula biiznillah. Mudah-mudahan yang malam ni ada kebaikan untuk kita bersama insya-Allah. Kalau ada sebarang kesilapan, ada yang tak kena pada ucapannya, salah pada tuturannya ataupun tak sepatutnya diucapkan, fa astaghfirullahal azim. Pertama sekali saya minta ampun pada Allah, yang kedua saya mohon maaf daripada ibu-ibu dan ayah-ayah saudara dan saudara sekalian. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم بلغنا يا ربنا رضاك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا حرمك وحرم حبيبك. اللهم اجعلنا من الحجاج واجعلنا من المعتمرين. اللهم اكتب لنا الخير في الأمور كلها يا رب العالمين. يسر لنا في طاعتك ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضى، إنك نعم المولى ونعم المجيب، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا. اللهم كما جمعت اليوم في هذه الحياة الدنيا في هذه اللقاء المبارك إن شاء الله وفي هذه الجلسة الطيبة، فاجمعنا كلنا يا ربنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي جنتك يا رب العالمين بحق قولك الحق وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.